Selepas perjanjian Hudaibiyah, fasa baru dakwah Islam bermula dalam tahun ke-7 apabila Rasulullah SAW mula menghantar utusan kepada raja-raja masa itu untuk menyeru mereka beriman kepada Islam. Baginda menghantar utusan ke Hercules, Raja Rom, Khusrau, Raja Parsi, Negus, Raja Ethiopia, Raja Bahrain, Gabno Damsyik, dan Raja Oman, dan juga Al-Mukaukas, Gubernur Alexandria. Rasulullah SAW sangat bertoleransi dan hebat dalam misi dakwah dan gayanya. Jadi dia mendapat sambutan dan penerimaan dari kebanyakan mereka. Rasulullah SAW meneruskan dakwahnya. Pada masa itu, ia adalah perlu untuk menyerang Khaybar, kubu Yahudi dan sarang rasuah mereka. Selepas satu pertempuran sengit, kubu-kubu Khaybar mula jatuh dan orang-orang Yahudi pasti akan azab mereka. Jadi mereka meminta Rasulullah supaya membenarkan mereka meninggalkan Khaybar dan mereka akan meninggalkan harta mereka untuknya. Kemudian mereka memintanya membiarkan Khaybar diletakkan di bawah kawalan Islam supaya mereka boleh bekerja di dalamnya dan berkongsi hasilnya. Dan di atas itu, Rasulullah berdamai dengan mereka dan mereka memberikan kubu-kubu itu kepada umat Islam. Pada tahun yang sama, umat Islam pergi ke Mekah untuk mengerjakan umrah menurut syarat-syarat perjanjian Hudaibiyah. Apabila orang-orang musyrikin pergi berjumpa mereka, mereka terkejut dengan kekuatan dan kuasa mereka. Apabila putra Basrah membunuh utusan Rasulullah SAW, tentera Islam berjumpa orang-orang Rom untuk pertama kalinya. Walaupun mereka tidak standing sebab tentera Rom berjumlah 200,000 pahlawan, sedangkan tentera Islam hanya berjumlah 3,000 pahlawan. Kedua-dua pihak bertempur dengan sengit sehingga orang-orang Rom berundur. Dan tentera Islam terbukti mempunyai kemahiran ketenteraan yang cemerlang di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Kaum Quraisy melanggar perjanjian apabila Bani Bakar, sekutu Quraisy menyerang puak Khuz'ah yang menjadi sekutu Rasulullah SAW. Apabila itu berlaku, Rasulullah mengumpulkan 10,000 umat Islam dan menuju ke Mekah. Abu Sufyan memeluk Islam selepas dia menjadi saksi kepada belas kasihan Rasulullah SAW, dan dia sedar bahawa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan bahawa Muhammad adalah nabi dan utusannya. Pada pagi Rabu, hari ke-17 bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW memasuki Mekah dengan segala kesopanan yang ada padanya, dan baginda mengingatkan penduduknya tentang tumpahan darah yang boleh berlaku sewaktu baginda memohon rahmat dan keamanan.
Selepas baginda melawat batu hitam dan memberi salam, baginda mengelilingi rumah suci Allah dan membuang segala berhala-berhala dan gambar, dan kemudian bersembahyang di sana. Kemudian baginda berkata kepada kaum Quraisy yang sabar menunggu apa yang akan berlaku kepada mereka, "Pergilah, sekarang kamu bebas." Kemudian dia kembali ke Madinah dengan para sahabatnya. Adakah kamu tahu bahawa pada hari umat Islam memasuki Mekah, Rasulullah boleh membalas dendam terhadap semua penduduk Mekah, tetapi sebaliknya, dia memaafkan mereka dan membebaskan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan baginda tidak pernah mengambil kepentingan peribadi dalam sebarang tindak balas atau dendam. Malah baginda sentiasa menyuruh orang ramai supaya memeluk Islam dan menyebarkan kalam Allah ke seluruh dunia. Selepas itu, kaum Arab dapat membezakan antara salah dan betul, dan segala misteri dibuang. Jadi mereka berebut untuk memeluk Islam, dan tahun ke-9 Hijrah dinamakan tahun perwakilan, kerana lebih daripada 70 perwakilan dari seluruh dunia datang pada tahun itu. Semua puak dan penduduk bersatu di bawah panji-panji Islam, dan era jahiliyah dengan semua tradisi buruknya dihentikan. Syiar Islam mula berkembang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan menjadi kaya. Semua kediamannya sederhana. Itu mencerminkan pandangannya mengenai kehidupan, yaitu bahawa kehidupan adalah bayangan yang semakin lenyap. Rasulullah memiliki rumah yang diperbuat daripada batu dan lumpur, dan perabot dalam kediamannya sangat sederhana. Jadi Rasulullah adalah contoh kepada kita dalam mencari kepuasan, kesabaran, dan komitmen. Rasulullah juga bercakap mengenai pendidikan, moral, dan layanan yang baik kepada orang lain. Setiap umat Islam cuba mengikutinya untuk mencapai kedamaian di hatinya. Pada tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan bahawa hidupnya di bumi akan tamat. Jadi dia menyatakan hasratnya untuk mengerjakan haji. Pada hari Arafah, baginda memberi ucapannya yang terakhir, di mana dia merujuk kepada ajaran Islam yang menentukan hubungan antara manusia, dan dia memberitahu mereka supaya menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelindung mereka. Kemudian baginda membuat orang ramai memperakui bahawa dia telah memelihara amanah dan menyampaikan mesej Islam dengan baik. Pada hari Isnin, 12 hari bulan Rabiul Awal, pada tahun ke-11 Hijrah, bersamaan dengan 8 hari bulan Jun, 633 Masihi, Rasulullah wafat. Selepas Allah mengurniakan kepadanya rahmat dan kemenangan dan menamatkan semua hal ehwal agama yang baik ini. Syukur kepada Allah, pesanan Rasulullah tidak tamat dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia sentiasa berada dengan kita sebagai contoh yang menyinar kepada semua dan akan sentiasa menjadi panduan ke jalan yang benar yang akan membawa kita kepada Allah sehingga ke akhir zaman.
Semoga kamu dicucuri rahmat dan ketenangan oleh Allah. Kamu adalah Nabi yang terakhir yang telah diturunkan oleh Allah sebagai rahmat untuk manusia. Alhamdulillah.